Salam bahagia, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda secara live dan eksklusif di Bernama TV. Dan hari ini kita akan membincangkan satu lagi topik yang saya kira cukup menarik sebenarnya. Dan topik yang kita pilih ialah ekstremisme agama, ancaman global. Satu topik yang saya kira boleh saya kongsikan bersama dengan anda yang sedang bersama kami secara live dan eksklusif ketika ini. Baiklah, dua tetamu sudah pun bersiap sedia untuk memperkatakan tentang topik ini. Jadi izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan tetamu-tetamu yang sudah pun berada bersama saya di studio Ruang Bicara ini. Di sebelah kanan saya ini kita mengalu-alukan buat pertama kalinya yang berbahagia Dr. Mazli Malik yang merupakan pensyarah kanan di Universiti Islam Antarabangsa. Jadi Doktor, apa khabar? Baik, sehat ya? Alhamdulillah. Ini pertama kali muncul bersama kami di Ruang Bicara. Okey, kita juga mengalu-alukan kedatangan semula yang berhormat Dr. Said Azman Said Ahmad, iaitu pengerusi Hak Ehwal Antarabangsa PAS, dan beliau juga merupakan adun di Batu Buruk, Terengganu. Jadi Wabi, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Sehat Wabi ya? Alhamdulillah. Okey. Baik, seperti yang saya katakan, seperti biasalah kami juga mengalu-alukan pandangan dan juga pendapat anda yang berada di luar sana. Jadi seperti biasalah kami telah pun menyediakan dua talian kepada anda untuk anda membolehkan anda memanggil kami memberi apa saja pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan topik yang akan kita bincangkan ini. Jadi gunakanlah dua talian yang kami sediakan, 032059 4624 dan juga 0320594625. Baik, saya ingin memulakan sembang-sembang ini bersama dengan Dr. Mazli terlebih dahulu. Bila kita bercakap tentang ekstremisme agama ini, kadang-kadang definisinya itu juga perlu kita fahami sebelum kita pergi lebih mendalam lagi. Jadi mungkin Doktor boleh menjelaskannya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dia menarik bila sebut ekstremisme. Dia kebelakangan ini dikaitkan dengan agama. Betul. Kerana kebanyakan berita yang disajikan kepada kita ialah ekstremisme yang dicetuskan oleh agama. Dia ada dua perkara kat sini. Pertamanya, fenomena ekstremisme ni bukan hanya terkait dengan agama. Dia fenomena global, fenomena sepanjang waktu. Okay. Ada ekstremisme bangsa, ada ekstremisme ideologi, ada ekstremisme menolak agama, ada ekstremisme sekular. Kan? Jadi biasanya mereka berada di fringe ataupun di pesisiran. Tetapi seringkali mereka menjadi muncul menjadi hero dan mendapat legitimasi apabila ada konflik, sama ada konflik senjata, konflik ekonomi, konflik kemanusiaan, adanya berlaku kezaliman dan juga berlakunya apa tu kita namakan peristiwa yang akan menonjolkan mereka ke atas. Okay, jadi biasanya mereka ni hasil kesan konflik mereka akan dapat legitimasi atau menjadi hero kat situ. Dan yang kedua, bila sebut tentang ekstremisme agama, agak malang kalau kita lihat perkataan ekstremis di awal Perang Dunia Kedua ataupun sebelum tu lebih sinonim kepada Jerman. Kena cerita cerita orang putih Hollywood semua. Jerman lah ekstrim, ya kan. Kemudian waktu Perang Dingin, komunisme, apa tu, dan juga Kuba waktu tu, Russia. Orang jahat semua sampai sokan pun merupakan orang Russia, kan. Dan selepas tahun 89 kejatuhan Soviet Russia, ada watak yang baru, iaitu Islam. Kan agak kita kesalkan kerana fenomena ekstremisme agama ni kalau kita lihat bukan hanya orang Islam adalah satu dua, kan. Bukan satu dua lah, ada banyak kes juga, kan. Tetapi adanya ekstremisme agama Kristian, gitu. Apa yang berlaku di Oslo beberapa tahun yang lalu, ataupun yang berlaku di Central Africa Tengah, itu ekstremis Kristian yang bunuh orang Islam. Ekstremis Hindu di India contohnya, ekstremis Buddha di Arakan, kan. Dan juga ekstremis yang menolak agama pun satu hal juga. Apa yang berlaku rejim Pol Pot, kan, dan lain-lain, itu menunjukkan bahawa ekstremisme ini dia melangkaui agama, melangkaui ideologi, melangkaui bangsa dan sebagainya. Ia merupakan satu fenomena yang sepatutnya terpinggir, subculture, tetapi dia muncul apabila adanya konflik kat situ. Okey, nanti kita sambung lagi Dr. Mazli. Menarik sebenarnya, dan penjelasan yang mungkin lebih jauh YB, kalau kita kutip dari apa yang disebut oleh Dr. Mazli. Fenomena yang berlaku sekarang ini, senario yang begitu jelas sekarang ini ialah mereka mengaitkan ekstremisme ini dengan Islam. Mereka mengatakan bahawa Islam itu adalah agama yang menggalakkan pengikut-pengikutnya menjadi ekstrim, menjadi pengganas dan sebagainya. Jadi komen Wabi dalam persoalan ini. Mainan siapa sebenarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang saya bersetuju dengan
Dr. Mazli tadi menyatakan bahawa konotasi ekstremisme ini dikaitkan dengan Islam sekarang ini, di abad ini, malangnya di abad ini. Kalau kita nak sebut tentang fundamentalist Islam, sekarang ni disebut tentang suicide bomber Islamis, semuanya disebut ada konotasi Islam itu sendiri, dan inilah yang dimainkan oleh media barat khususnya yang cuba menguasai pemikiran di negara barat itu, yang meletakkan Islam di kandang orang salah. Ini yang berlaku, sedangkan Islam ini adalah agama rahmatan lil alamin yang aman, damai, yang memberikan kesejahteraan, kebaikan bukan sahaja kepada orang Islam sendiri tetapi kepada seluruh alam ini sendiri. Tetapi oleh kerana mainan media barat yang khususnya dikuasai oleh Zionis Israel yang meletakkan Islam di kandang orang salah, inilah yang berlaku, dan kita melihat fenomena ini berlaku dengan begitu berleluasa sehingga kan di negara-negara umat Islam sendiri terperangkap dengan istilah-istilah yang meletakkan Islam ini di kandang orang salah. Jadi sebab itulah kita khususnya masyarakat Malaysia kena berhati-hati khususnya dengan permainan media yang dikuasai oleh Zionis ini, kerana mereka mempunyai perancangan yang cukup rapi meletakkan Islam di kandang orang salah. Kalau kita bercakap soal ekstremis agama-agama lain sebagai contoh, ekstremis Zionis itu sendiri, Yahudi sendiri, Zionis yang melakukan pembunuhan terhadap umat Islam di Palestin, melakukan penindasan, melakukan pelbagai bentuk kekejaman yang kita tidak dapat gambarkan terhadap bumi Palestin sejak berpuluh-puluh tahun. Tidak ada pun orang menyatakan tentang ekstremisme Yahudi. Saya tak pernah dengar lagi ini. Tetapi dalam dunia umat Islam sekarang ini, inilah yang kita terpaksa berhadapan. Dan saya yakin dengan perancangan yang dilakukan ini, kalau kita tidak, khususnya umat Islam, tidak mempunyai perancangan balik untuk menghadapi suasana ini, maka inilah kita terperangkap dengan suasana dan keadaan yang berlaku ini sendiri. Okey, kalau boleh saya chip in sikit? Boleh. Ya. Betul macam kata apa ni Dr. Said YB tadi. Yalah, satu sudut memang apa ni media barat, kita kata Zionis, betul lah mereka ada agenda dan mereka punya kerja. Tapi kadang yang mengeruhkan keadaan, yang menguatkan apa ni tundingan jari terhadap ekstremisme Islam adalah orang Islam sendiri. Contohnya apa? Kalau kita lihat siapa yang mempopularkan perkataan Muslim ekstremis, Muslim fundamentalist, dia bukan berasal daripada yang apa tu kita kata barat, tetapi negara-negara umat Islam, rejim-rejim yang zalim ni bermula pada zaman Jamal Abdel Nasir lagi telah mula mainkan perkataan ekstremis. Kepada siapa? Kepada pihak pembangkang, kepada pihak gerakan Islam yang cuba untuk membawa demokrasi, untuk melawan kezaliman yang mereka lakukan. Waktu itu bila naiknya apa tu Sisi, General Sisi, dia nak justifikasi dia bunuh rakyat dia yang ramai yang pro demokrasi, dia kata kami melawan ekstremis agama. Kan? Dia robohkan apa ni sempadan apa terowong-terowong di Rafah semua. Alasannya kami melawan ekstremisme agama. Begitu ya dengan rejim di Saudi, rejim di UAE dan malah rejim sekular di Turki sebelum AKP kan, atau di Tunisia zaman Ben Ali. Perkataan ni jadi mereka punya mantra. Dia nak justifikasi mereka buat zalim, mereka rasuah, mereka menafikan demokrasi dan sebagainya. Alasannya kami melawan ekstremisme agama. Dan dia gunakan perkataan tu untuk dapat blast daripada barat. Jadi kadang-kadang ialah menunding jari kepada orang satu hal, tetapi di kalangan umat Islam sendiri terdapat Fir'aunnya sendiri yang menyuburkan apa tu Islamofobia itu. Okey, berlandaskan daripada apa yang berlaku. Kalau kita lihat apa ni doktor dan juga YB senario yang berlaku sekarang ini, dipamerkan tentang kekejaman yang dilakukan oleh kumpulan-kumpulan militan yang dianggotai oleh orang Islam sendiri, seperti apa yang dilakukan oleh AS sebagai satu contoh. Ianya seolah-olah memberikan satu gambaran yang cukup negatif, satu gambaran yang cukup menggerunkan, dan itulah sebenarnya yang dipamerkan dari masa ke semasa. Apakah umat Islam harus melihat apa ni di seluruh dunia lah, umat Islam di seluruh dunia harus melihat itu sebagai sesuatu yang perlu diubah dan sebagainya. YB. Nah, itu kita kena berhati-hati. Sebab itulah kita kena berhati-hati dengan konflik yang berlaku di dunia umat Islam sekarang. Sebagai contohnya, gambaran yang diberikan tentang apa yang sedang berlaku di
Syria, apa yang berlaku di Iraq sekarang ini, dengan gambaran-gambaran pembunuhan, penyembelihan, pelbagai perkara yang dilihat terlalu kejam, seolah-olah begitu. Islam itu terlalu kejam, boleh menyembelih orang, boleh menembak kepala dan sebagainya secara terbuka. Itu satu aspek. Tetapi dari sudut kemanusiaan yang berlaku di Syria itu sendiri, kita boleh bayangkan bagaimana perasaan umat Islam secara keseluruhan tentang apa yang berlaku di Syria. Bayangkanlah, Syarkawi, dalam jangka masa 3 tahun di Syria ini, lebih daripada 300,000 orang awam di Syria yang mati begitu saja. Lebih daripada 7 juta penduduknya menjadi pelarian dalam satu jangka masa yang begitu singkat. Ini suatu gambaran yang kita tidak boleh bayangkan dengan apa yang berlaku. Okey, kita akan berehat dulu. YB, kita akan sambung lagi. Saya tahu ada benda lagi yang ingin YB sebut, tapi sebelum kita berehat, kita ambil satu panggilan. Mungkin YB kenal pemanggil ini. Dia sudah pun bersiap sedia di talian sekarang ini. Tuan Haji Hamzah dari Kota Kinabalu sudah pun bersiap sedia. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Terima kasih Tuan Sukawi. Ya. Atas peluang untuk saya memberikan pandangan dan bertanya kepada tokoh kita pada malam ini. Ya. Satu undang-undang anti keganasan bakal dibentangkan di Parlimen oleh Kerajaan Barisan Nasional. Okey. Cuma harapan saya supaya undang-undang anti keganasan ini mesti juga memasukkan elemen pendakwaan ke atas media yang memprovokasi sentimen agama, khususnya sentimen orang Islam lah. Okay. Jadi baru seimbang. Kalau hanya tidak membentuk ekstremisme agama ni, tapi tidak mengambil kira kepada aksi yang membawa kepada reaksi penentangan, itu saya rasa tidak adil. Dan dia bersifat apologetik lah. Yang kedua, ekstremisme agama ni berpunca daripada ketidakadilan dasar luar, khususnya Amerika. Bila dia serang Iraq, dia gunakan alasan WMD, Weapons of Mass Destruction. Siapa di Amerika? Presiden Bush. Presiden Bush kan seorang Kristian kan. Bukan kita nak memakai sentimen agama. Tentera yang menghancurkan Iraq itu juga adalah tentera-tentera, sebagian besarnya tentera Kristian kan. Jadi sekarang ni yang memainkan merubah polisi rakyat ni ialah CNN dan semua media-media milik Barat ni, di mana dia mengatakan bahawa memanglah, dia kata bila kita bom tu, mau tak mau, dia kata orang awam pun akan terlibat sama. Jadi dia apologize, tapi nyawa sudah hilang, nyawa manusia. Kenapa kita mesti apologetik untuk bertindak seiringan dengan Amerika? Dalam negara, jika pimpinan negara bertindak tidak adil kepada rakyat, kepada pembangkang, menghalang kebebasan yang dinikmati oleh kerajaan dan pendukung kerajaan, itu juga tidak adil. Dia akan melahirkan orang yang menentang kepada sistem yang tidak adil. Saya minta pandangan daripada tokoh kita. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak-banyak Tuan Haji Hamzah dari Kota Kinabalu. Dua persoalan yang menarik juga sebenarnya. Itu pandangan secara pribadi yang dilontarkan ataupun disuarakan oleh pemanggil kita yang pertama ini. Tak apa, kita akan cuba mendapatkan respon daripada kedua-dua tetamu saya yang berada di studio Ruang Bicara ini. Kita akan berehat buat seketika, tetapi anda jangan ke mana-mana. Terus gunakan dua talian yang kami sediakan kepada anda di 0320594624 dan juga 0320594625. Berilah apa saja pandangan dan juga pendapat anda yang mungkin boleh kita kongsi bersama dengan tetamu-tetamu saya di studio Ruang Bicara. Kita berehat buat seketika. Girang gemilang atau peluh kecundang, paparan kegairahan, laporan sukan tanpa sempadan, wadah bertenaga dan terkini, Sukan @Bernama TV. Sedar tak kita tuan-tuan dan puan-puan, keadaan iklim yang tak menentu sekarang ni. Perubahan iklim meningkatkan kejadian kemarau, derebu, banjir dan ia menyumbang kepada perubahan iklim yang berlaku secara drastik. Inilah dia faktor-faktornya. Yang pertama, asap dari kenderaan. Yang kedua, penebangan dan pembakaran hutan. Yang
ketiga, pembebasan asap dari industri perkilangan. Dan yang keempat, pelupusan sisa buangan. Ini usaha yang Pak Abu buat, iaitu yang pertama, menanam pokok. Yang kedua, mengurangkan atau tidak menggunakan beg plastik. Yang ketiga, mengasingkan bahan buangan. Yang keempat, mengitar semula bahan buangan. Dan yang kelima, memilih barangan dari bahan kita semula. Ada banyak lagi usaha yang boleh kita lakukan. Antaranya, kurangkan pemanduan kereta persendirian dan banyakkan penggunaan kenderaan awam. Anda adalah sebahagian daripada penyelesaiannya. Baik, kita kembali semula ke ruang bicara ini secara live dan eksklusif di Bernama TV. Kita bercakap ataupun sembang-sembang tentang satu topik yang cukup berat lah sebenarnya, tetapi menarik untuk kita kongsi bersama dengan anda, iaitu ekstremisme agama, ancaman global. Tadi ada sebelum panggilan daripada pemanggil kita Hamzah, Tuan Haji Hamzah tadi, ada Wabi ingin menyebut sesuatu tapi terkandas di pertengahan jalan. Jadi mungkin Wabi boleh teruskan sekarang ini. Ya, saya ingin menyatakan bahawa dari segi perkembangan yang berlaku di dunia Islam sekarang, jumhur ulama-ulama yang muktabar meletakkan bahawa apa yang berlaku khususnya IS ini sendiri, kita memang memberikan pandangan bahawa ianya bertentangan dengan ajaran agama kita. Kalau ada anak-anak muda Malaysia yang nak ke sana, alangkah lebih baik memberikan tumpuan kepada usaha-usaha humanitarian, kemanusiaan. Kalau kita nak melakukan jihad yang besar, kita boleh berjihad dalam memberikan bantuan kepada pelarian-pelarian yang lebih daripada 7 juta, Syarkawi. Ada di sempadan Jordan, ada di sempadan Iraq, ada di Turki, di kem-kem pelarian, di merata-rata tempat yang boleh kita berikan tumpuan untuk kita membantu mereka. Tetapi kalau memikul senjata masuk ke sana dan melakukan tindakan-tindakan yang dari segi fikul jihadnya juga bertentangan, maka inilah yang ditolak oleh jumhur ulama, kebanyakan ulama-ulama yang ada di dunia ini. Maka inilah nasihat yang diberikan oleh ulama-ulama di Syria sendiri, yang memberikan pandangan kalau ada anak-anak muda daripada Malaysia ke ataupun mana-mana di seluruh dunia ini, maka lebih afdal bagi mereka memberikan tumpuan kepada persoalan-persoalan ini. Rakyat Syria mampu untuk menghadapi suasana yang ada, untuk berhadapan dengan suasana yang berlaku ini. Bila Wabi sebut persoalan ini menarik Dr. Mazli, kita melihat bagaimana anak-anak Malaysia juga ataupun rakyat Malaysia sendiri pun sudah mula menunjukkan minat mereka terhadap perjuangan IS ini, dan nasib baiklah kerajaan mengambil satu langkah yang tegas dalam persoalan ini, dan sehingga hari ini saya difahamkan tidak kurang daripada 24 rakyat Malaysia yang sudah pun ditahan kerana menunjukkan simpati dan juga ingin menyertai perjuangan IS ini. Tetapi mungkin Dr. Mazli, daripada kajian anda sendirilah, apa sebenarnya yang mempengaruhi mereka? Anak muda seperti manakah yang mudah terpengaruh dengan perjuangan-perjuangan yang bersifat ekstrim seperti ini? Dia ada 2 isu kat sini. Saya nak sentuh pertama sekali Haji Hamzah, timbulkan isu akta. Saya harapkan orang politik nak jawab isu ni, tapi tak apalah, biar kita orang yang tidak politik ni lihat benda ni Pertamanya, ada 2 isu berkaitan akta yang kita bakal luluskan nanti berkaitan dengan terorisme, keganasan ni. Pertamanya, kalau kita lihat ada negara-negara yang telah melaksanakan akta seperti ini. Kalau kita lihat Amerika dengan Patriot Act, di UK sendiri, malah di Arab Saudi yang lebih terkenal, dia tak ada akta pun, dia dah sondol aja benda-benda ni kan. Sejauh mana keberkesanan? Sebab kita tahu di kalangan mereka yang pergi pada IS itu semakin ramai sebelum adanya akta, baru ni lepas adanya akta kan? Jadi adakah dengan tak berkesannya di tempat yang dah buat tu, kita nak ulangi? Itu yang pertama. Keduanya, tapi mungkin bagi pihak kerajaan, mereka mempunyai alasan sendiri, atau orang politik ada alasan sendiri. Yang keduanya, kita lihat bahawa berkaitan dengan akta ni, sejauh mana ada jaminan ianya tidak disalahgunakan terhadap decent voices ataupun orang yang lain.
terhadap orang politik yang pembangkang seperti Dr. Said dan juga lain-lain lagi. Dan kegusaran ini jelas berlaku di negara-negara umat Islam yang lain. Saya tak kata di Malaysia, tapi berlaku di Arab Saudi, contoh di Mesir dan sebagainya. Mereka menggunakan akta anti keganasan untuk tundukkan pihak-pihak pembangkang. Sejauh mana ada jaminan bahawa ianya tidak akan, akta ini tidak akan disalahgunakan. Okey. Dan kita tahu ISA pernah mempunyai track record yang agak kurang senang. Dan ini terbukti dalam laporan-laporan yang antarabangsa dan tempatan sendiri. Jadi itu kegusaran bagi warga sivil seperti saya. Kan? Okay, itu kedua perkara. Jadi melihat kepada dua perkara ini, saya kembali kepada isu pertama tadi. Kalaulah negara-negara yang pernah laksanakan akta-akta seperti ini, tetapi hari ini kita lihat bila muncul IS, makin ramai yang menyertai. Poinnya satu aja, IS, keganasan yang timbul ni hanyalah simptom, tetapi ada root cause, akar umbinya. Akar umbinya apa? Pertamanya peperangan, peperangan di Syria, kezaliman Bashar terhadap rakyatnya. Yang keduanya kekejaman rejim Iraq hari ini yang didokongi oleh Iran dan juga oleh Amerika untuk menindas Sunni. Dan yang ketiganya, kalau kita lihat kekejaman yang berlaku di negara-negara Islam di Mesir, di Syria, dan juga beberapa negara-negara di Arab Saudi contohnya, yang menekan rakyatnya dan tidak ada ruang keadilan, tidak ada ruang untuk bersuara, tidak ada ruang untuk gerakan Islam yang moderat seperti kita ada PAS kat sini, bebas bergerak kan. Di tempat sana tak bergerak, malah mereka ini dilabel sebagai inilah pengganas. Jadi bila tidak ada ruang yang neutral, tidak ada ruang yang orang kata mainstream untuk mereka ini bergerak, mereka ada dua pilihan. Pertama, untuk tunduk dan patuh walaupun dilayan seperti binatang, dan sudah tentu manusia yang punya domain tak boleh bertahan lama. Dan yang keduanya, untuk bangkit mengangkat senjata. Dan ini yang timbul di kalangan budak-budak di luar tu. Kembali kepada Malaysia. Okey, nanti kita sambung lagi Dr. Mazli. Itu satu isu yang menarik. Saya difahamkan ada pemanggil di talian yang agak lama menunggu di talian ketika ini. Tuan Haji Samsudin dari Perak sudah pun bersiap sedia sekarang ini. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam. Ya. Syakawi dan Saya. juga ahli panel. Ya. Saya nak memberi pendapat dan pandangan lah. Silakan. Ataupun cadangan. Aha. Pertama sekali, kena pergi kepada root dia, bahawa mengapa berlakunya ini. Ini dia. Saya dapat satu je pendengar saya. Sekarang pihak dua agama, kafir dan Islam, itu saja pada saya. Jadi kita orang Islam, mengapa jadi macam tu? Ini adalah taktik kafir. Saya cakap terang-terang, sebab masa Nabi dulu pada perang salib. Nampak? Jadi inilah bunga-bunga tak timbulnya. Jadi saya berani kata, dia akan balik pada itu. Dan yang pelik tu, orang Islam sendiri, mengapakah tidak rujuk macam Nabi kata, Al-Quran dan Hadis. Ini dia. Jadi pihak musuh cuba nak monopolit, cuba nak pusing. Jadi terutama budak muda-muda sekarang, generasi Y sekarang, kekuatan diri, jati diri Islam tidak ada. Itu sebab mereka sanggup 35 lebih kurang rakyat kita dengan tak sebenarnya sanggup pergi ke sini. Ini apa cerita? Ini dia. Jadi kita harap pihak kerajaan tegaskan, macam kata salah seorang panel tu, hidupkan balik ISA macam dia kata tadi. Itu sebab negeri lain dia tak apa kan? Kenapa kita? Apa salah? Malu kan kita nak hidup balik? Tak ada malu untuk keselamatan negara kita. Sekian terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih banyak-banyak Tuan Haji Samsudin dari Perak. Jadi sorry tadi Dr. Mazli. Saya terpaksa potong tadi. Saya rasa saya tak kata hidupkan balik. Saya pun nak sebut juga. Okey, tak apa. Dan satu lagi dia gini, kalau kita lihat betul macam kata Haji Samsudin, yang betul satu lah pasal kes root cause kan, akarnya, iaitu perang yang berlaku ni dan kezaliman di negara umat Islam dan sikap hipokrasi negara-negara kononnya pro-demokrasi yang buat perang ke Afghan, buat perang ke Iraq, mereka ni lah. Jadi dasar luar mereka yang itu menyebabkan rakyat mereka akhirnya menyertai pihak yang menentang mereka sendiri. Jadi dalam kes ini kita lihat bagaimana anak muda kita pula. Anak muda kita dia dalam kes ini dia tidak ada orang kata satu sebab saja, multiple factors kat sini. Antara sebabnya kita lihat bagi anak-anak muda yang ada rakan saya pernah lakukan kajian terhadap tahanan-tahanan ISA dan tahanan SOSMA ni, kenapa mereka memilih untuk pergi? Jawapannya satu,
Macam jawapan Haji Samsudin lah. Ni peperangan kita dengan dengan kafir. Sebab apa? Tengok kekejaman terhadap umat Islam di Iraq, di Afghanistan, di Abu Ghraib, di Arakan, di Central Africa. Di mana penyelesaiannya? Jadi pada mereka tak nampak negara Islam yang ada boleh bagi penyelesaian. Yang ada nampak jadi hero pun Turki, kan? Dan tidak ada penyelesaian kat sini. Jadi caranya ialah dengan mengangkat senjata. Sedangkan mereka pun tak ada skill, tak ada apa. Jadi dia rasa inilah tanggungjawab dia. Okey. Yang keduanya, di antara mereka tu dia kecewa terhadap bahawa dia kata gerakan Islam arus sederhana, ulama-ulama Islam arus sederhana tidak dapat memberikan solusi terhadap isu ini. Dia nampak benda depan mata saja. Dia tak nampak jangka masa panjang. Dia tak lihat perbincangan para ulama tentang fake jihad. Ada yang waktu yang memang kita terpaksa bersabar. Ada waktu yang kita boleh pergi berdasarkan kekuatan. Ada fake aulawiyatnya, kalau Dawi sebut kan. Jadi mereka tak nampak. Kenapa? Kalau nak kata tak ikut Quran Sunnah, mereka ni ikut Quran Sunnah, tetapi ikut salah faham mereka. Kan? Sebab itu kena difahami jihad ni ikut seperti mana yang para ulama memberikan faham. Sebab tu Dr. Yusof Qaradawi tulis 2 buku tebal fake jihad. Dan yang ketiganya, ada di antara mereka ni yang ingin cuci dosa segera. Kalau kita lihat dekat Facebook mereka, dekat Twitter dan juga latar belakang yang ramai pergi ni, dulunya kaki kelab, kaki perempuan, kaki begitu begini, nak cepat masuk syurga, dia tak rasa pergi ikut Usrah PAS boleh masuk syurga tau. dia tak rasa ikut NGO Islam buat apa kerja kemanusiaan boleh masuk syurga. Dia rasa masuk syurga dengan mati saja. Jalan pintas ke syurga. Dan benda ni mengulangi sikap perang salib dulu bila Kristian dia nak serang umat Islam di Baitul Maqdis, dia jual apa tu, sukuk gufran ataupun indulgence kan. Siapa nak pergi perang salib, pergi maka dosa diampunkan. Itu. Dan yang keempatnya, faktor personality. Ada masalah jiwa. Jadi kalau kita lihat ada banyak faktor kan. Kesican Wabi pun dah senyum-senyum tadi. Ada benda yang Wabi nak sebut, tapi sabar dulu Wabi. Kita akan berehat sekali lagi, tapi sebelum kita berehat, kita ambil satu lagi panggilan yang sudah pun ada di talian juga dari Sabah, iaitu Datuk Gulam. Sudah pun bersiap sedia sekarang ini. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sihat Datuk. Ya. Apa yang saya berpendapat di sini, mengapa orang-orang yang bukan Islam ni senang saja memitakan orang-orang kita seperti Osama bin Laden, sehingganya jatuhnya Saddam Hussein, dan juga Libya Muammar Gaddafi. Kenapa begitu mudah mereka ini memitakan kita? Sedangkan orang-orang Islam ini kalau dikatakanlah kita ini cukup lengkap dengan kita punya agama, dengan kita punya Rasulullah SAW. Dan juga kita sepatutnya tidak terikut-ikut. Cukuplah dengan satu benda kita terpengaruh dengan demokrasi. Dan kalau salah pilih demokrasi itu menjadi kita jadi demokrasi. Kalau pas itu kita jangan jadi bodoh lagi. Jadi yang masalah dia di sini, orang-orang mereka ini tidak boleh ditembusi. Dia apa saja fitnah sekalipun. Kita tidak boleh menembusi mereka. Apakah daripada segi manakah kesalahan kita harus praktikkan sekarang ini? Adakah daripada guru-guru agama kita yang sekarang ini yang tidak mementingkan lagi akhirat? Ataupun ilmu Islam ini yang mementingkan hanya duniawi dan kereta pembelian kereta. Guru-guru agama pun semuanya membeli pembelian kendaraan yang berinteres, berbunga, bahalubah, bagandariba. Maka mungkin ini yang menjadi balak kepada orang-orang guru-guru agama kita ini. So, kalau boleh kita harus bagus balik ke landasan orang-orang Islam yang dikekalkan oleh Rasulullah SAW. Baik. Supaya kita tidak terpengaruh. Begitu mudah sekali kita terpengaruh. Dan mereka orang-orang yang tidak seagama dengan kita, sukar kita untuk menembusi dia. Okey. Kami faham. Terima kasih banyak-banyak Datuk Gulam. Kita akan menjawab persoalan yang Datuk bangkitkan sebentar tadi, tapi tak apalah, kita diarah untuk berehat. Tapi sebelum itu kita ambil satu lagi panggilan yang ada di talian sebelum kita berehat. Jadi sepantas-pantasnya kita beri peluang kepada Encik Abdullah Osman dari Seremban Negeri Sembilan yang sudah pun berada di talian kami ketika ini. Assalamualaikum Encik Abdullah. Waalaikumsalam. Ya. Silakan. Encik
Kasrawi. Ya, saya. Ni tentang sejarah. Kita kena buka balik sejarah Islam ya. Yap. Kita buka balik sejarah Islam. Yang selalunya sejarah Islam yang itu selalunya kita tutup. Kita kata itu cerita lama. Tapi kalau nak tahu, nak cari puncanya mengapa Islam bergolak dan sebagainya, kita buka balik sejarah tu. Dan lagi satu Encik Syarkawi, ni tentang saya nak tanya PAS ni. PAS ni kadang-kadang dia ada juga dia taksub pada pemimpinnya. Jadi ini juga dia jadi masalah juga. Dia minta penerangan. Okey, Cik Abdullah dapat dengar saya di talian tak sekarang ni? Halo? Oh, tak apa, dia dah letak phone. Okey, tak apa Cik Abdullah, nanti kita akan jawab persoalan-persoalan yang anda bangkitkan. Jadi bila sentuh PAS tu memanglah, sebab tu kita bawa orang PAS untuk duduk bersama kita di ruang bicara ini. Tapi tak apa, kita akan berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana. Tumpukan semula perhatian sebentar lagi bersama kami di ruang bicara ini. Dua talian itu masih terus kami buka kepada anda untuk membolehkan anda berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan topik yang kita pilih hari ini. Kita berehat buat seketika. Ruang bicara bernama TV. Isu semasa dan terkini industri kreatif tanah air. Perkembangan muzik tempatan, lensa anak seni, aksi layar perak, tanpa gosip dan sensasi, semuanya disisipkan selama setengah jam dalam Tedi Sini, bukan sekadar hiburan. Setiap Sabtu, jam 12.30 tengah hari, hanya di Bernama TV. Menyelami realiti, menjejaki masa, meninjau peristiwa, paparan kronikal kembara kehidupan, pelbagai keunikan juga pengalaman menarik. Segalanya disorotkan selama setengah jam dalam channel Bernama setiap Ahad jam 9.30 malam hanya di Bernama TV. Menongkah batasan masa, mengupas isu semasa, jadi saluran pelbagai suara. Segalanya baru dan benar di Berita Bernama TV. Baiklah, saya cukup berterima kasih kepada anda kerana masih lagi bersama kami secara live dan eksklusif ruang bicara ini. Kita masih lagi bercakap tentang ekstremisme, agama, ancaman global, dan kita masih lagi bersama dengan Yang Berhormat Dr. Syed Azman Syed Ahmad, itu pengerusi hal ehwal antarabangsa PAS, dan beliau juga merupakan adun di Batu Buruk, Terengganu, dan kita juga masih lagi bersama dengan Dr. Masli Malik, iaitu pensyarah kanan di Universiti Islam Antarabangsa, dan dua talian itu seperti biasalah terus kami kekalkan kepada anda. Baik, banyak persoalan-persoalan yang dibangkitkan oleh pemanggil kita setakat ini, Wabi, ya. Tapi mungkin sebelum kita menjawab persoalan-persoalan itu, Dr. Mazli juga nanti barangkali boleh sentuh juga tentang persoalan itu, tentang kedudukan negara-negara Islam itu sendiri. Dikatakan kenapa begitu mudah Barat membuli negara-negara Islam? Apakah kerana tidak ada satu penyatuan yang jitu di kalangan umat Islam sendiri, ataupun kerana masing-masing ingin menegakkan kekuasaan masing-masing agaknya lah? Jadi komen Wabi. Dan ini yang kita dapat lihat dengan jelas, khususnya di negara-negara Teluk dan Timur Tengah sendiri, di mana kuasa Barat dapat menguasai dan dapat diktit di negara-negara umat Islam ini. Mereka boleh menentukan siapakah yang bakal mengambil alih
pemerintahan ataupun pucuk pimpinan di negara-negara umat Islam sendiri. Jadi kita mempunyai banyak organisasi-organisasi antarabangsa, pertubuhan OIC sebagai contohnya, yang sepatutnya menjadi platform yang penting. Kalau tak setara pun dengan PBB, kurang-kurangnya setara, boleh memainkan peranan untuk memberikan kekuatan kepada negara-negara umat Islam. Tetapi malang OIC ni OIC, itu je yang berlaku, dan inilah yang berlaku di dunia umat Islam sekarang. Kita tidak dapat menyelesaikan masalah Palestin sudah lebih daripada 6 dekad. Kita tidak dapat menyelesaikan masalah Afghanistan sehingga sekarang, di mana Amerika Syarikat boleh melakukan apa sahaja di Afghanistan. Kita tidak dapat menyelesaikan masalah yang berlaku di Syria sehingga sekarang, di mana berlakunya konflik yang mengakibatkan perpecahan, mengakibatkan suatu tragedi kemanusiaan yang tidak dapat kita gambarkan. Sekarang ini sedang berlaku di Yaman, sedang berlaku di Libya, di dunia umat Islam. Berlakunya konflik-konflik yang melibatkan pertumpahan darah yang memakan angka bukan lagi ratusan ribu tapi juta yang meninggal. Jadi inilah yang perlu dilihat kembali, di mana kedudukan negara dan umat Islam ini sendiri. Apakah kita masih mau duduk di bawah telunjuk kuasa-kuasa besar ini yang boleh menentukan, sehingga kan mereka sendiri mewujudkan suasana ekstremisme ini dalam agama kita. Sebenarnya ini perancangan besar yang mereka lakukan. Sebagaimana yang saya ulang-ulangkan, kita berada di kandang orang salah. Kita nak bercakap soal Islam sendiri pun kita rasa takut. Nanti orang kata aku ni ekstremis, nanti orang kata aku fundamentalis, orang kata aku teroris. Orang Islam nak berkunjung ke negara-negara barat pun menghadapi masalah kalau namanya Osama, kalau namanya ada dalam list-list yang dianggap sebagai watch list ini, menjadi masalah. Jadi persoalan-persoalan inilah yang perlu kita lihat dengan lebih teliti, dan saya bersetuju dengan apa yang disebut oleh Dr. Masli tadi. Kalau di negara kita, walaupun kita nak mewujudkan akta keganasan, akta terorisme, tetapi kena berhati-hati, kena telus. Kerajaan kena telus melaksanakan ini supaya tidak ianya menjadi satu lagi ISA yang hanya memerangkap pembangkang dalam persoalan ini. Kalau kita nak membenteras teroris, kita nak membenteras ekstremis, kita lakukan sepenuhnya, bukan sahaja terhadap ekstremis agama Islam, tetapi ekstremis yang ada dalam agama-agama lain juga, yang boleh menyebabkan perpecahan, yang boleh menyebabkan berlakunya kekacauan dalam negara kita ini sendiri. Dan satu lagi, Syarkawi, yang saya ingin perjelaskan pada malam ini, dalam suasana yang ada ini, yang penting dalam negara umat Islam ini, generasi baru yang ada ini, generasi yang kita berada di dunia yang serba terbuka ini, tidak boleh lagi menyuruh apa saja. Yang penting ialah good governance, satu kerajaan yang dapat melaksanakan pentadbiran pemerintahan yang telus, yang dilihat oleh rakyat awam, bukan sahaja di negara kita tapi di seluruh dunia umat Islam. Ini yang dikehendaki oleh rakyat awam sekarang, pemerintahan yang telus, yang dapat melaksanakan tuntutan yang baik dalam negara mereka. Saya nak sentuh sikit tentang PAS tadi, Syarkawi. Ada disebut tentang PAS. Abdullah Osman. Saudara Abdullah Osman. PAS sebenarnya merupakan sebuah parti politik antara yang tertua di negara kita. Ianya merupakan pengukuhan kepada pendemokrasian dalam negara kita. Walaupun ada jatuh bangunnya, ada restriction, sekatan-sekatan terhadap parti-parti pembangkang, tetapi kita ingin mengukuhkan pendemokrasian dalam negara kita, dan kita nak menjurus kepada good governance, sebuah kerajaan yang baik, yang telus, yang dapat memberikan yang terbaik kepada negara kita. Khususnya negara kita ini adalah negara yang majmuk, berbilang kaum, berbilang agama. Kita perlu berhati-hati dalam apa jua tindak tanduk kita supaya dapat menjaga keharmonian dan kedamaian dalam negara kita. Dan inilah yang menjadi teras kepada perjuangan PAS selama ini, dan kita tegas bahawa pilihan yang kita ambil adalah muwajah salmiah, cara yang aman dan damai, dan kita tidak pernah memberikan kebenaran kepada mana-mana penyokong ahli yang mau memikul
senjata sebagai contoh, mau melakukan keganasan sebagai contoh, dan tindakan yang kita ambil cepat. Sesiapa sahaja di kalangan ahli PAS, penyokong PAS yang terlibat dengan keganasan, kita akan terus pecat mereka. Okey, dan itu mereka suara tidak bersama tegas dengan kita daripada seorang ahli politik. Kita berkongsi pandangan dan pendapat itu. Terima kasih banyak-banyak. Boleh masuk? Boleh. Apa pasal PAS juga bukan? Ni umum lah kan. Bagi saya orang yang tak berparti macam ni, dia bila sebut tentang apa tu, taksub ni kan. Taksub ni bukan pada satu parti je. Dalam PAS pun ada, dalam UMNO pun ada, dalam PKR pun ada, dalam mana-mana parti pun semua lah kan. DAP ke MCA kan. Dan masalahnya bukan dalam parti saja. Kadang kat dalam NGO pun ada yang taksub. Dalam bangsa pun ada yang taksub kan. Bahasa kan. Jadi benda ni benda fenomena biasa. Cumanya dalam politik nak taksub ke apa, tapi yang penting kita politik secara gentleman lah. Kan? Kita politik secara budiman bahasanya kan. Ataupun kita politik secara hujah dan boleh memaafi dan boleh tumpukan untuk apa kita politik, iaitu nak bangunkan negara, nak jaga harmoni dan nak hidup aman damai. Itu aja. Bila you sentuh soal ini, Dr. Mazli, saya juga nak petik daripada apa yang disebut oleh YB tadi, iaitu tentang the so-called generasi Y lah, anak-anak muda kita sekarang ini yang sudah pun mengalami satu kehidupan yang berbeza. Mungkin zaman saya, zaman YB agak berbeza, tetapi zaman sekarang ini dunia tanpa sempadan, informasi boleh sampai hanya di hujung jari dan sebagainya. Jadi nasihat Dr. Mazli sendiri, apa yang perlu dilihat oleh anak muda tu, terutamanya bila bercakap tentang keganasan, ekstremisme? Ada dua perkara kat sini. Pertamanya, anak muda. Saya pun muda ke? Ya, itulah saya kata tadi. Okay. Siapa ni dengan kehidupan sebuah pantas ni, mereka ada satu isu di kalangan anak murid ke anak-anak kita sendiri pun, mereka nakkan benda segera. Kesabaran hilang. Ini ada sudut baik, tapi ada sudut buruk je. Apa yang berlaku ini, terorisme dan sebagainya, ialah kena nak keputusan segera. Hilang sabar, dia tak ada hikmah, dia hilang. Dan yang keduanya, mereka sering terjerumus kepada false hope ataupun harapan palsu. Mereka tak nampak adanya harapan, mereka pergi pada harapan palsu. Contoh apa saya nak berikan, bila konflik yang berlaku kat dunia ni, negara umat Islam ditindas dan sebagainya, mereka hilang harapan. Tak ada satu tokoh, tak ada satu kuasa, tak ada satu, orang kata satu benda yang satu negara yang boleh nak selamatkan umat Islam. Muncul IS, dia nampak inilah harapan dia. Harapan palsu. Bagi mungkin rakyat di Turki, dia tak rasa gini. Dia rasa ada Erdogan, ada dengan Turki yang dengan dia punya polisi dan sebagainya. Sebab tu saya lihat dalam kes ini, perlunya Malaysia dalam kes ini bersama dengan Turki. Kita perlu memberikan harapan kepada rakyat kita. Apa pun yang berlaku, kita masih ada solusi, bukan secara yang membabi buta ataupun secara sembrono yang akhirnya kita akan rugi jangka masa panjang. Kan? Memang kita nakkan segera, tetapi ada calculation, ada perkiraannya. Sebab tu Malaysia perlu lebih lantang dan kalau boleh kena bantu Erdogan yang berseorangan itulah. Lantang itu menarik. Tetapi kadang-kadang YB kita pergi kepada gambar yang lebih kecil sedikitlah. Kita tumpukan perhatian kita kepada apa yang sedang berlaku dalam negara kita sendiri. Kita lihat YB sudah ada satu fenomena di mana rakyat Malaysia yang bukan Islam sudah mula mempertikaikan tentang agama Islam. Isu-isu yang dulunya dianggap sensitif sudah mula berani dibangkitkan secara terbuka, terutamanya melalui social media dan sebagainya. Jadi kita bimbang YB kalau perkara ini tidak dikawal, tidak diberi perhatian yang serius, mungkin ianya seperti Kudus yang akhir kalau dibiarkan mungkin akan menjadi lebih parah dan lebih teruk agaknya YB. Ini yang saya sebutkan Cakrawi, perlu kita berhati-hati dalam negara kita yang berbilang kaum, berbilang agama ini. Perlu ada hormat menghormati antara satu sama lain. Orang Islam menghormati pegangan agama-agama lain. Agama-agama lain pun perlu menghormati umat Islam. Dan Islam sebagai agama resmi di negara kita perlu diperkukuhkan, difahami, dan tidak boleh ada unsur-unsur yang boleh membabitkan perpecahan ataupun perkara-perkara yang boleh membawa kepada sentimen agama yang memuncak. Jadi ini cukup penting dalam negara kita, dan kita sejak daripada merdeka sampai sekarang perlu menjaga keharmonian yang ada ini. Kita berpolitik walaupun berbeza politik, tetapi
Dari segi kepentingan negara, kita mesti bersama. Dari segi kepentingan untuk menjaga keharmonian dalam negara, kita mesti bersama untuk kita pertahankan Malaysia ini sendiri. Ini cukup penting, Syarkawi. Okey, kita berehat buat kali terakhir dan kembali nanti kita hampir-hampir berada di penghujung ruang bicara sebenarnya. Rehat dulu. Ekonomi dunia. Berita terkini. Isu semasa. Segalanya baru dan benar hanya di Berita Dunia. Halo, apa kabar pemirsa? Salam dari Jakarta. Sebuah program kerjasama Kantor Berita Indonesia Antara dengan Kantor Berita Malaysia bernama kembali hadir menjumpai Anda. Dibelenggu kebankrapan semuanya bukan pilihan. Saya pernah cuba dibantu, namun saya tidak hiraukannya kerana saya merasakan MDI akan bertindak kejam terhadap saya. Sehinggalah kebankrapan mula mengganggu hidup saya. Saya hilang punca untuk meneruskan kehidupan. Akaun saya dibekukan. Apa nasib keluarga saya? Selama ini saya menyangka MDI zalim yang membangkrapkan saya. Ternyata sangkaan saya meleset sama sekali. Jabatan Insolvensi Malaysia, bukan kami yang membangkrapkan anda. Jangan takut atau risau untuk tampil ke depan. Berilah kerjasama agar kami dapat membantu anda. Layari www.insolvensi.gov.my. Baiklah, kita di penghujung ruang bicara sebenarnya. Tak banyak lagi masa yang tinggal, Dr. Masri. Kita bercakap banyak tentang ekstremisme ataupun ekstremisme agama sebenarnya. Tetapi kita lupa ramai juga di luar sana yang mungkin tidak di Malaysia tetapi di negara-negara lain yang bersifat ekstremisme tapi tak ada agama, menolak agama dan sebagainya. Jadi komen Dr. Masri. Macam kita lihat isu Charlie Hebdo kan. Yep. Charlie Hebdo tu itu ekstremisme sekular versi laisit kan. Dia boleh nak kritik agama, tolak agama, tetapi bila timbul pada kes antisemitik dia tak berani kan. Jadi dia begitu kan. Kadang ada orang ekstrim agama, ekstrim dalam menolak agama satu hal. Dan satu lagi bila kita kata menjaga kerukunan di dalam negara dan sebagainya, ya betul, kita kena bezakan dua. Kadang ada orang yang mengkritik mungkin individu agama ataupun institusi agama di atas dasar good governance. Macam kata Dr. Said, ini kadang tak wajar kita memainkan isu tu dengan kata oh dia kritik agama. Tak, kita kena bezakan. Tetapi ada golongan yang memang mereka ni kita kata secular extremist. Golongan yang memang apa saja pasal Islam dia tak nak, dia nak tolak. Bukan sekadar Islam, apa saja pasal agama lain pun tolak. Itu dua perkara berbeza. Jadi perlu ada kecerdikan dan perlu di pihak media untuk berhati-hati dalam isu ni. Dan bila pergi kepada pihak media, kita sebenarnya perlukan kepada lebih banyak macam Al Jazeera, iaitu media pengimbang. Tadi kita duk kata media barat, media barat kan. Ada media barat yang neutral sebenarnya. Tetapi kita di pihak negara Islam yang berapa banyak negara yang kaya raya dan sebagainya kan. Tetapi di peringkat antarabangsa, selain pada Al Jazeera tak ada lain. Sebab tu pada saya bernama ni perlu di antarabangsa kan. Perlulah cari pak-pak Arab yang kaya raya kan, apa, tak semua pak Arab yang mana umat Islam bukan Islam pun yang percaya kepada kos kemanusiaan, yang percaya kepada kita perlukan kepada berita yang adil untuk membina tamadun yang saling hormat menghormati.
untuk membangunkan lebih banyak media yang objektif dan neutral, seperti mana Al Jazeera. Mungkin bernama perlu ke depan lagi lah, guys. Tapi pandangan Wabi sendiri bila kita bercakap tentang peranan media itu sendiri, jadi apakah cadangan yang ada di bermain-main di kepala Wabi sendiri dalam usaha untuk merealisasikan apa yang dihajatkan oleh Dr. Mazli sebagai satu contoh? Ya, Serkawi. Sebelum itu saya nak ulas sikit tentang apa yang berlaku di Paris, Charlie Hebdo tadi. Kita dapat melihat dengan jelas bagaimana penguasaan media yang dilakukan oleh mereka, sehingga kan kita merasa bersalah dalam persoalan ini. Sedangkan apa yang mereka lakukan to an extreme, ekstremisme yang mereka lakukan terhadap agama kita yang melampau, terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, terhadap agama kita, mereka boleh hina. Tetapi kalau nak kritik Yahudi tak boleh, dianggap sebagai antisemitik dan sebagainya. Kalau nak melakukan perkara-perkara yang dianggap bagi negara mereka itu tidak boleh, mereka boleh terima persoalan itu. Tapi dalam persoalan Islam, kalau kamu menyekat ini, seolah-olah kamu menentang hak kebebasan bersuara, kebebasan media. Media barat ini bebas dikatakan, sebebas-bebasnya. Maka kamu orang Islam tak boleh menghalang kami nak siarkan apa pun kami boleh siarkan. Jadi ini yang mereka tanamkan, mereka lakukan. Tetapi kita kena ingat, ada hadnya. Kebebasan itu ada hadnya, ada limitnya. Tentang persoalan agama, persoalan sensitiviti kaum dan sebagainya. Kalau dalam konteks negara kita, saya setuju sangat tentang apa yang dicadangkan oleh Dr. Mazli tadi, supaya bernama ini kita perkasakan, kita perkukuhkan, kuatkan, utuhkan. Kita berikan ruang-ruang yang lebih luas, sebagaimana program ruang bicara yang ada ini, ada pandangan daripada kami, pembangkang dan sebagainya, untuk kita imbangi dalam dunia baru ini. Media yang ada ini kita tidak boleh sekat dah, Syarkawi. Anak-anak muda mahukan informasi, maka informasi inilah supaya mereka dapat timbangkan yang terbaik untuk kepentingan negara kita, untuk kepentingan generasi yang akan datang. Good governance ini cukup penting, dan media ini memainkan peranan penting untuk membina minda anak-anak muda kita, generasi yang akan datang, yang akan mengambil alih pemerintahan dalam negara kita. Jadi kalau kita nak terus sekat pandangan mereka, nak terus sekat media yang ada ini adalah suatu tindakan yang tidak menguntungkan masa depan dalam negara kita. Okey, di penghujung ini Dr. Mazli, barangkali ialah ada lebih kurang 2 ataupun 3 minit lagi. Jadi apa lagi pandangan yang ingin anda lontarkan untuk rakyat Malaysia bila kita cakap tentang ekstremisme itu sendiri, Doktor? Okey, ingat dah habis tadi. Ada lagi. Okey, 2 perkara. Pertamanya bagi ialah rakyat Malaysia yang majmuk berbilang kaum ni, kita menghayati bersama-sama pertamanya konsep humility, iaitu kita merendah diri, dan juga mutual recognition, iaitu kita menghormati dan saling iktiraf satu sama lain. Dan ini dipanggilkan, kalau dalam istilahnya ilmu sosiologi dipanggil sebagai folk guys. Ini semangat semangat bangsa itu yang perlu kita hayati. Dan mungkin ada orang kata, oh ini berbeza tempat lain, kata ini yang kita kena promote keluar, iaitu sikap saling iktiraf dan menghormati walaupun berbeza. Diversity orang kata unity in diversity kan. Unity in diversity. Dan yang kedua, bagi umat Islam sendiri, saya rasa kita dalam menghayati Islam ni perlu ada method, perlu ada dia punya manhaj, cara yang sebenar, yang dalam kes ini kita berpegang kepada mainstream berdasarkan kefahaman yang ulama berikan, kan, ulama yang mainstream lah. Dan seperti mana kata Dr. Syed Azman tadi, dalam isu jihad, ulama seolah-olah macam ulama kontemporari ni bagaikan berijma' melalui Ittihad Ulama Muslimin kan, Kesatuan Ulama Sedunia, Qaradawi di situ, orang Sunni dan sebagainya. Itu rujukan kita, kerana mereka ini merujuk kepada tradisi dan disiplin ilmu yang sebenar, dan tak perlulah ambil daripada cepisan-cepisan ni. Okey, 1 minit saya bagi peluang kepada Wabi. Saya tahu Wabi akan berangkat ke mana? London besok ya. Kalau kita biarkan ekstremisme ini berleluasa, barangkali bila masa sampai nanti di lapangan terbang Heathrow misalnya, bila Dr. Syed Azman nak pergi ke immigration, terpaksalah mengatakan bahawa nama saya, my name is Dr. Syed Azman, I'm not a terrorist. Agaknya lah kalau dibiarkan isu di berlarutan dan sebagainya. Jadi nasihat anda lah sendiri.
itulah yang penting bagi kita umat Islam, kita sebagai uswah hasanah, contoh yang terbaik. Tambah lagi dalam negara kita ini, dalam dekad-dekad yang cukup genting ini, kita berhadapan dengan krisis ekonomi yang memuncak, kita berhadapan dengan isu perkauman, isu agama yang cukup sensitif. Maka kena ada sifat negarawan yang terbuka, yang boleh menerima kritikan, yang boleh menerima pandangan yang baik untuk negara, walaupun daripada pandangan ataupun suara pembangkang. Maka inilah yang perlu kita laksanakan dalam negara kita, dan saya cukup optimis masa depan negara kita ini kalau kita menjaga dan saling menghormati antara satu sama lain, dan kita menyekat dan menolak apa jua bentuk ekstremisme, sama ada daripada agama-agama ataupun daripada kaum yang melakukan, yang memainkan sentimen-sentimen perkauman yang boleh membawa kepada keruntuhan negara kita yang kita cintai ini. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Yang Berhormat Dr. Syed Azman Syed Ahmad, dan tentunya terima kasih Daun Keladi bagi Dr. Masli Malik, dan kita harap Dr. Masli mungkin boleh bersama kita lagi di masa-masa yang akan datang, InsyaAllah, kalau kami menghulurkan kecil tapak tangan Stadium Negara saya. Okey, dengan terima kasih kepada pemanggil-pemanggil kita yang memberikan pelbagai pandangan dan juga pendapat, dan janji kami di ruang bicara ini seperti apa yang dilontarkan oleh Yang Berhormat Dr. Syed Azman sendiri, itulah sebenarnya tujuan kami, dan insyaAllah sekiranya waktu dan masa mengizinkan, kami akan menjemput dari masa ke semasa pelbagai tokoh, tak kira daripada fahaman politik mana sekalipun, kerana itulah yang ingin kita capai dalam ruang bicara ini, untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat yang berbeza. Dan barangkali seperti apa Dr. Masli sebut tadi, itulah yang cantiknya Malaysia ini, iaitu kita boleh mewujudkan satu kehidupan walaupun kita berbeza pandangan, berbeza agama, berbeza bangsa, dan juga berbeza ideologi politik, kerana kita percaya bahawa di Malaysia ini kita masih lagi berada dalam situasi yang cukup bertuah, kerana kita dirahmati oleh Allah dan kita sentiasa diberi kesejahteraan dan keamanan yang berpanjangan. Jadi terima kasih kepada anda yang terus memberikan tumpuan bersama kami di Ruang Bicara, dan kami berjanji Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.